Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hukum jual beli. Baik. Hadis yang ke-812 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni bariratu faqalat katabtu ahli ala 9 uwaq في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال ishtariha wa a'tiqiha washtariti lahumul wala. Baik. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhurlah Aisyah ni. Cuma orang kita dia tak kata Aisyah, dia kata Aisyah. Dia Aisyah bukan nama isteri Rasulullah. Waktu kita kena perbetulkanlah. Jadi awak nama dia, saya nama macam nama isteri Rasulullah, dah nama dia awak Aisyah. Dia Aisyah dia lain. Nama isteri Rasulullah bukan Aisyah, nama isteri Rasulullah adalah Aisyah. Okey. Dia beza di antara Aisyah dengan Aisyah. Jadi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Barirah datang kepadaku. Barirah ni nama seorang perempuan. Barirah adalah nama seorang perempuan yang mana dia ni asalnya adalah hamba abdi. Dia mari jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, sesungguhnya aku telah melakukan jual beli kitabah dengan majikanku sebanyak 9 uqiyah untuk membayar kemerdekaan diriku dengan bayaran 1 uqiyah setiap tahun. Baik. Jadi Barirah dia khabar bahawasanya dia telah dia dengan tuang dia. Dia tak makna majikan. Biarlah. Sebab dia ni tak ada hamba. Jadi payah sikit nak faham. Nanti insya-Allah kita akan cerita molek. Jadi Barirah ni dia akad kitabah dengan tuang dia. Dengan bayaran tertentu, tapi bayaran secara berangsur-angsur. Setiap tahun bayaran dia banyak ni, setiap tahun bayaran dia banyak ni. Baik. Dia
Dia sebelum daripada ni, kita kena cerita pula sekali lagi tentang hamba. Beberapa minggu lepas kita ada cerita tentang pembahagian hamba. Antara hamba yang pernah kita cerita, nama dia hamba mukatab. Kita ni tak ada hamba. Kita ni tidak ada hamba. Walaupun tidak ada hamba, tapi kalau kita buka dalam kitab hadis, dia ada bincang hadis yang membincangkan tentang hamba. Ada hadis yang membincangkan tentang hamba. Jadi walaupun tidak ada di zaman kita ni, kalau kita kaji tentang hadis ini, tetap ada ganjaran pahala kerana dia melibatkan hukum hakam. Kita tidak tahu, mungkin suatu hari akan datang, mungkin akan wujud balik hamba, kita tidak tahu. Maka kita kena tahu apakah hukum yang berkait dengan hamba. Di hamba ada hamba yang dinamakan sebagai mukatab, hamba mukatab. Hamba mukatab adalah hamba yang telah akad, yang telah membuat akad kitabah dia dengan penghulu dia. Akad kitabah bagaimana? Okey, tok ngulu dia khabar kepada dia, ataupun hamba khabar tok ngulu kepada tok ngulu dia, dan tok ngulu dia terima, begitu juga hamba terima. Aku akad kitabah denganmu dengan bayaran tertentu. Selama beberapa tahun, setiap tahun bayar sekian-sekian. Jadi kalau tok ngulu dia khabar gitu, hamba tu kata bersetuju. Maka ketika tu hamba itu telah bertukar menjadi hamba mukatab. Jadi apabila dia telah bayar apa hak yang diletakkan oleh penghulu dia, dalam tempoh hak yang telah diletakkan, kadar yang telah ditetapkan oleh penghulu dia, maka hamba itu merdeka. Kita dalam bab zakat, kita katakan antara orang yang boleh menerima zakat adalah hamba. Maka kita kena tahu bukan semua jenis hamba boleh menerima zakat. Hamba yang boleh menerima zakat adalah hamba mukatab yang kita cerita saat ni. Apabila dia perlu kepada duit untuk bayar dia, untuk dia memerdekakan dia, maka syarak mengizinkan untuk dia menerima zakat. Bukan semua jenis hamba dapat menerima zakat. Okey, itu yang pertama. Jadi Barirah ni, penghulu dia akad kitabah dengan dia. Maksudnya penghulu dia jadikan dia sebagai hamba mukatabah dengan bayaran yang tertentu. Dah dia orang puang. Maka dia pun mari jumpa dengan Aisyah sebagai ibu kepada orang beriman, meminta pertolongan dan bantuan daripada Aisyah agar Aisyah membantu dia menebus diri dia buat bayaran kepada penghulu dia. Baik. Maka dia mari jumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia pun cerita bahawasanya dia telah menjadi hamba mukatab, maka boleh tak Aisyah bantu dia untuk menjelaskan bayaran dia kepada penghulu dia. Aisyah khabar lagu tu. Barirah mari jumpa Aisyah lagu tu. Aku menjawab, yakni Aisyah menjawab, jika majikanmu setuju, dia tak makna majikan, dia sebenarnya tuang. Kalau sekiranya tuangmu bersetuju, aku dapat menyediakan wang sebanyak itu untuk membayar mereka dengan syarat hak walakmu adalah untukku. Ni benda ni kena cerita selagi. Kalau tidak faham. Ya bukan semua kita baca hadis, tengok terjemahan, bukan semua kita faham. Dia ada istilah-istilah tertentu, kalau kita tak faham istilah ni, maka kita tidak fahamlah maksud hadis ni. Okey, cerita dia lagu mana? Dia apabila kita memerdekakan seorang hamba. Okey, kita kena faham apabila kita memerdekakan seorang hamba, maka di sana ada hubungan di antara bekas penghulu dan bekas hamba dia. Hubungan itu diletakkan nama sebagai walak. Yang mana walak ni adalah dimiliki oleh orang yang memerdekakan hamba. Walak ni dimiliki oleh orang yang memerdekakan hamba. Jadi apabila dia ni dimerdekakan, maka orang akan kata mana? Dia ni bekas hamba siapa, bekas hamba siapa. Okey, itu walak dimiliki oleh bekas tuang dia. Dan apakah kelebihan walak? Kelebihan walak banyak. Antaranya adalah apabila hamba itu, bekas hamba itu meninggal dunia, tiba-tiba dia meninggal harta yang banyak dan tidak ada anak, tidak ada ahli waris dia, maka bekas penghulu dia layak menerima pusaka daripada hamba tersebut. Atas dasar dia, atas sebab dia menerima pusaka, atas sebab walak tadi. Dia sebab pusaka dia ada 3. Sebab pusaka. Maksudnya kita orang yang hidup dapat mewarisi daripada orang yang meninggal dunia, dia tidak boleh melainkan apabila ada sebab. Sebab yang pertama adalah nasab. Maksud benda nasab, apabila ada hubungan kekeluargaan di antara, apabila ada pertalian darah di antara orang yang hidup dengan orang mati.
Sebagai contoh, anak, apa dia dapat mewarisi daripada ayah dia? Kerana ada hubungan pertalian darah, tu dipanggil nasab. Ayah, apa dia dapat mewarisi daripada anak dia kalau anak dia mati? Kerana ada hubungan nasab. Okey, yang pertama ada hubungan nasab. Yang keduanya adalah kerana nikah. Apabila berlaku akad perkahwinan yang sah di antara lelaki dan perempuan, maka saling boleh mewarisi di antara satu sama lain. Baik, bapa bunga dia boleh apabila suami dia, kita kata contoh orang puan ni nama Bunga. Kenapa kau Bunga ni dapat mewarisi daripada lelaki hak yang mati? Kerana Bunga adalah isteri dia. Sebab dapat mewarisi saat itu adalah kerana perkahwinan. Baik, yang ketiganya adalah walak. Walak, okey, bapa si hidup ni boleh saka daripada si mati sedangkan tidak ada hubungan pertalian darah, dia bukan nikah? Kerana walak. Walak maksud dia kerana dia telah membebaskan hamba tersebut jadi hamba tu mereka, maka ada hubungan di antara dia dengan hamba tersebut yang diletakkan nama sebagai walak. Okey, ini kita faham dulu. Dia penting juga kita kena tahu sebab dia orang hidup dapat saka daripada orang mati. Kalau kita tak tahu bab ni, payahlah kita nak jawab. Dah ni anak akak. Dah jadi apabila pok akak dia mati, apa anak akak dah disaka? Apa anak akak dah disaka sedangkan anak dia pelera start daripada megah lagi. Anak akak ni tak tahu pok dia mana, apa dah boleh saka? Kita jawab mana? Tidak ada sebab. Sebab dia boleh saka. Adakah kerana nasab? Dia bukan ada pertalian darah di antara dia dengan si mati. Adakah kerana perkahwinan? Bukan. Adakah kerana walak? Bukan. Baik. Tu kita kena tahu sebab benda seorang yang hidup dapat pusaka daripada orang yang mati. Okey, kita faham dah apa makna walak. Jadi ketika Barirah khabar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya tuang dia kata boleh kalau Aisyah nak bayar, tapi syaratnya walak tuang dia nak. Dia tak mau bagi kepada Aisyah. Walak tuang dia nak, dia tak mau bagi kepada Aisyah. Sedangkan apabila Aisyah bayar, jadi seolah kata Aisyah beli hamba tersebut daripada tuang dia. Sepatutnya Aisyah lah yang memiliki walak kerana Aisyah yang memerdekakan hamba itu. Baik. Maka katanya lagi, dengan syarat hak walak adalah untukku, nescaya aku bersedia melakukannya. Barirah pun pergi menemui tuangnya dan mengemukakan kesediaanku itu kepada mereka. Namun mereka menolak bila hak walaknya diberikan kepadaku. Barirah datang lagi setelah menemukan tuangnya. Dan saat itu kebetulan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Barirah melaporkan, sesungguhnya aku baru saja menawarkan perkara tersebut kepada mereka, namun mereka menolak kecuali jika hak walak tetap menjadi milik mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perbicaraannya. Lalu Aisyah melaporkan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belilah Barirah olehmu, yang biarkanlah syarat walak untuk mereka, kerana sesungguhnya hak walak itu hanyalah milik orang yang memerdekakannya." Baik, Rasul kata tak ada masalah, belilah Barirah dengan mereka, patemu mereka lah. Lepas tu biarlah dia nak letak syarat pun, tapi kena ingat walak ini adalah dimiliki oleh orang yang memerdekakan hamba. Baik, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca dulu hadis, nanti pada penghujung lagi barulah kita buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan hadis ini, apakah kaitan dia dengan bab jual beli yang kita bincang sekarang ni. Baik. Maka lepas daripada itu, katanya Aisyah melakukan apa yang diperintah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu Rasulullah berdiri di hadapan orang ramai untuk berkhutbah yang dimulakan dengan memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah. Jadi Rasul pun berkhutbah kepada para sahabat. Dia biasa begitu Rasulullah. Apabila ada benda je berlaku dalam kalangan sahabat, maka Rasul berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan khutbah, akan ceramah, kalau cakap kita memberi tunjuk ajar kepada sahabat, memperbetulkan mana hak yang patut diperbetulkan. Baik, jadi menyebut benda hak yang salah dan memperbetulkan mana hak yang salah. Begitu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Rasul berkhutbah, Rasul akan memuji Allah. Maka sebab itulah kata ulama, sunat sebelum daripada kita memulakan ucapan kita, kita memuji Allah. Sunat sebelum daripada kita memulakan ucapan kita,
kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia adalah sunat. Baik. Jangan pula kita bangun berucap saat itu tak ada dah. Mula dengan bismillah tak ada, puji Allah Taala tak ada, terus masuk dalam apa yang ingin kita sampaikan. Perkara kalau kita buat begitu kurang keberkatan. Maksudnya kurang kebaikan di dalam ucapan kita. Kurang kebaikan dalam ucapan kita. Mungkin kebaikan saat ni itu kita tidak nampak. Kadang-kadang kebaikan dalam ucapan kita ni dia adalah apa yang disampaikan kepada kita orang dapat mengambil manfaat. Kita nak apa yang kita sampaikan dapat diambil manfaat oleh orang lain. Tapi apabila ucapan kita kurang keberkatan, maka orang tidak dapat mengambil manfaat daripada ucapan kita. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama adalah apabila kita nak berucap kita mula dengan puji Allah. Bukan payah sangat alhamdulillah, puji Allah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Yang pertama dapat pahala dosa sebab kita ikut apa yang Rasulullah buat. Yang keduanya ada keberkatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama, namun sebahagian ulama yang lain menilai sebagai hasan. Kata Rasulullah, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' kama qala. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak yang tidak dimulakan dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara tersebut kurang keberkatan. Kurang keberkatan. Kita nak sebenarnya keberkatan, kita nak. Sama ada keberkatan pada masa kita, kepada percakapan kita, kepada harta kita, kita nak sebenarnya. Sebab keberkatan ni adalah bertambah kebaikan. Banyak kebaikan di dalam apa yang kita buat. Apa guna kita buat benda banyak tetapi tidak ada kebaikan dalam apa yang kita buat. Jadi apa yang Rasul hajar kepada kita dalam ucapan kita, mulakan dengan ucapan alhamdulillah, ucapan bismillah. Tak perlu malulah. Benda yang baik. Orang buat benda maksiat tak malu kita. Takkan kita nak buat benda baik malu ke orang? Jadi kita mula dengan ucapan bismillah, ucapan alhamdulillah. Tapi jangan panjang sangat. Panjang sangat duduk ucapan alhamdulillah. Benda yang nak cakap 3 patah je. Tu tak kena juga. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang dimulakan dengan memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amma ba'd. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dengan puji Allah, lepas tu amma ba'd. Kita duk biasa dengar Tok Khatib kan, dia berkhutbah kan. Khutbah sebelum daripada masuk dalam isi kandungan khutbah tu, dia puji Allah, dia selawat kepada Rasulullah, dia berpesan kepada takwa, lepas tu dia kata amma ba'd. Amma ba'd tu sebenarnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan anggap Tok Khatib baca saja-saja. Sama juga Tok Khatib ketika baca amma ba'd, jangan dikata baca saja-saja. Orang witek khutbah ni aku baca, benda aku baca pun tak tahu. Baik, perkataan amma ba'd itu adalah sunnah Rasulullah. Di dalam khutbah Rasulullah, dalam surat Rasulullah. Sesiapa yang mengucap perkataan tersebut tujuan kerana nak mengikut sunnah Rasulullah, maka ada ganjaran pahala. Bukan saja-saja, ada ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi dia bukan mesti berkhutbah saja, bukan mesti berkhutbah. Kita sama juga, contoh kita kata kita buat pertemuan, lepas tu orang lantik kita sebagai juru cakap, maka kita mula dengan ucapan bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Yang mana kita ketika kita ucap perkara tersebut, kita niat untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ganjaran pahala. Kita rasa tidak ada majlis yang penuh dengan keberkatan mereka majlis yang dibuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang penuh dengan keberkatan adalah majlis yang dilakukan, yang dibuat penuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya lagi seterusnya katanya, apakah gerangan yang telah dialami oleh orang ramai sehingga mereka mengajukan syarat-syarat yang tidak termuat dalam kitab Allah? Rasul tegur, kenapa ada di kalangan manusia dia telah meletakkan syarat dalam jual beli mereka yang mana syarat ini tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Syarat apa pun yang tidak dapat di dalam kitabullah adalah terbatal. Apa jua syarat yang menyalahi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran terbatal. Jadi orang yang meletakkan syarat jual hamba kepada orang lain,
Tapi dengan syarat walak hamba saat itu dimiliki oleh dia, bukan dimiliki oleh pembeli yang akan memerdekakan hamba. Syarat tersebut adalah terbatal. Okey, itu maksud dia. Syarat tersebut adalah terbatal. Meskipun terdiri daripada 100 syarat, letak sampai 100 syarat sekalipun, kalau menyalahi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dak pakai rawa syarat tersebut. Baik. Keputusan dari Allah adalah lebih betul. Apa yang ditetapkan oleh Allah adalah lebih betul, dan syarat daripada Allah Taala lebih kuat. Okey, ni syarat yang ditetapkan oleh Allah, ni syarat yang ditetapkan oleh manusia. Maka kita kena buang syarat yang ditetapkan oleh manusia, maka kita kena ikut syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertembung di antara syarat yang ditetapkan oleh manusia dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah, maka syarat yang ditetapkan oleh siapa yang perlu kita kena utamakan? Iaitu kita kena utamakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan syarat yang ditetapkan oleh manusia. Melainkan syarat yang ditetapkan oleh manusia tidak bercangkah dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh, aku jual barang ni kepada mu dengan syarat mu bayar selalu. Okey, hal tu tidak bercangkah, sebab memang akad jual beli begitu. Orang kita beli barang dengan orang, kita akan buat pembayaran. Lepas tu tuang dia syarat bayar selalu, hal tu tidak bercangkah, hal tu tidak menjadi masalah. Tapi apabila bercangkah, ketepikan apa saja syarat yang ditetapkan oleh manusia, utamakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada lagi banyak perkara-perkara yang dalam masyarakat kita ni yang perlu kita kena perbetulkan. Apabila bertembung dengan keredaan Allah dan keredaan manusia, kadang-kadang orang kita dia mendahulu keredaan Allah di atas keredaan manusia. Itu sebenarnya adalah salah. Dia apabila bertembung di antara keredaan Allah dengan keredaan manusia, kita kena abaikan keredaan manusia, kita kena utamakan keredaan Allah. Sebagai contohlah, kita buat contoh hari raya ini. Sebagai contoh, di tempat kita hari raya ada sebahagian daripada anak-anak muda-mudi di tempat kita ni, oleh kerana maksudnya apabila mari rumah raya rumah, dak kira orang nak salam belaka. Dak kira orang nak salam belaka, nyolor tangan belaka nak salam. Kalau sama-sama puang, sama-sama lelaki, ataupun ada hubungan mahram di antara lelaki-lelaki dan perempuan, hak tu tak ada masalah. Hak ada masalahnya adalah puang dengan lelaki nak salam, tidak ada hubungan mahram. Memang kalau ikut kepada nafsu, memang sedap salam oleh lelaki, sedap salam dengan perempuan anak dara pula. Memang nak tapi mengikut hawa nafsu. Tapi kita bukan kena ikut hawa nafsu, kita kena ikut apakah hak yang ditetapkan oleh hukum. Baik, jadi ketika mana orang puang duk Allah tangan nak salam, jadi ada sebahagian daripada kita Allah juga bukan tak tahu hukum, tahu dah hukum tak boleh, tapi Allah juga boleh sebab nak jaga, takut dia malu. Itu salah sebenarnya. Kita sekarang ni bertembung di antara benda redha Allah dan redha manusia. Apabila bertembung dengan redha Allah dan redha manusia, tidak boleh kita utamakan redha Allah, utamakan redha manusia. Kita kena utamakan redha Allah. Mu takut dia malu, dah mu tak takut Allah Taala murka kepadamu. Tengok, tu salah. Jadi apabila bertembung di antara keredaan manusia dan keredaan Allah, tolak keredaan manusia, utamakan keredaan Allah. Cuma cara tolak tu adalah cara dia. Kabur molek tak ada masalah, manusia ni kita kabur molek, bukan pok tak mau salang dengan demo. Pok nak salang sangat, tapi oleh kerana dak halal, haram tu pok tak mau salang, kabur molek je, tak ada masalah, bisik slow-slow. Baik. Sama juga dengan masalah, kita buat contoh yang lain. Ada sebahagian daripada kita ni dia tidak faham dalam bab wasiat. Jadi apabila dia nak mati saat ni ke ataupun tekah dia hidup, dia berwasiat. Dia kata mana tanah ni, rumah ni kalau ayah mati wi kepada rumah ni, wi kepada mak. Hak ni wi kepada anak sulung, hak ni wi anak kedua. Jadi apabila mati, anak tu jadi susah hatilah. Susah hati mana? Dah kan ni wasiat ayah kan. Jadi kena buat wasiat mak. Kita khabar dah. Jadi apabila bertembung di antara wasiat Allah dengan wasiat anak Adam, tahu tepi wasiat anak Adam, kena utamakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta kulli haqqin haqqah, ala la wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah Taala telah beri kepada orang yang berhak menerima pusaka akan haknya. Setiap ahli waris ada hak dalam pusaka, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Jangan pula nyaknya kayuh dalam kubur lama kan tak boleh nak pejam mata molek sebab kita tak buat apa yang dipesang oleh dia. Salah begitu. Kita kalau ikut apa yang dipesang, bermasalah ayah kita dalam kubur.
Kerana benda? Kerana dia telah berwasiat untuk benda yang salah. Jangan ikut benda yang salah. Melainkan kalau setuju ke semua ahli waris, itu masalah lain. Jadi apabila bertembung di antara wasiat makhluk dengan pesanan Allah, tepikan wasiat makhluk, kena dahulukan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara benda yang penting. Sama juga dengan masalah meletakkan syarat yang menyalahi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka abaikan syarat yang ditetapkan oleh manusia. Walaupun 100 syarat, utamakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ataupun agama melarang kepada orang yang menjual hamba dia, tiba-tiba dia nak walak kepada dia. Berikan, jual hamba tersebut kepada pembeli, serahkan walak kepada pembeli, bukan walak dimiliki oleh dia. Meletak 100 syarat sekalipun, kalau bercanggah dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terpakai syarat tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat apa pun yang tidak terdapat daripada Allah, syarat apa pun yang tidak terdapat daripada Allah, daripada di dalam kitab Allah adalah terbatal, meskipun terdiri daripada 100 syarat. Keputusan daripada Allah lebih sebenar dan syarat daripada Allah lebih kuat, iaitu sesungguhnya hak walak hanyalah milik orang yang memerdekakan hamba. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik, seterusnya, sedangkan menurut riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, belilah Barirah olehmu wahai Aisyah, kemudian merdekakanlah dan biarkanlah syarat walak untuk mereka. Dia nak letak syarat, ikut dia lah, nak letak syarat beli. Tapi kena ingat syarat tetap milik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana Aisyah yang memerdekakan Barirah. Baik. Seterusnya katanya wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umar an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhab wa la turath liyastamti' biha ma badalah fa idza mata fahiya hurrah. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'd ar-ruwati fawahim. Maksudnya Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahawa Sayyidina Umar melarang menjual beli ummahatul aulad. Okey, kita ada selagi jenis hamba, hak tadi hamba mukatab, selesai dah. Ni kita hamba muda pula lagi hak yang nak cerita ni, hamba ummul walad. Beberapa minggu lepas kita cerita panjang lebar dah tentang pembahagian hamba. Orang hak yang ingatlah, orang yang dah ingat juga. Okey, tak apalah, kita cerita sekali lagi. Di sana ada hamba yang dikenali sebagai ummul walad. Asal makna ibu, walad anak. Hamba ummul walad ini adalah hamba perempuan, yang mana hamba perempuan ini diguna oleh penghulu je. Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni, bahawasanya perempuan halal kepada lelaki dengan salah satu daripada 2 cara ataupun 2 sebab. Sebab yang pertama adalah perkahwinan. Apabila nikah, maka halal perempuan kepada lelaki. Yang keduanya adalah dengan pemilikan hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maksudnya antara orang yang dipuji oleh Allah Taala adalah orang yang mempunyai sifat dia menjaga kemaluan mereka, dia tidak berzina, dia menjaga kemaluan mereka, melainkan dia kemaluannya hanya kepada isteri-isteri mereka sahaja ataupun kepada hamba yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Jadi bermakna perempuan halal kepada lelaki dengan sebab nikah, yang keduanya dengan sebab pemilikan hamba. Okey. Jadi apabila hamba perempuan disetubuhi oleh penghulu, tiba-tiba hamba perempuan tu dapat anak. Anak saat ni tu adalah anak penghulu, maka anak tu merdeka. Mak dia adalah hamba. Hamba perempuan yang disetubuhi oleh penghulu dinamakan sebagai hamba ummul walad. Okey, itu nama dia. Nama dia hamba ummul walad. Hamba ummul walad, apabila penghulu meninggal dunia, maka dia merdeka. Dia tidak sama dengan hamba lain. Kalau hamba yang tuling,
bukan hamba tuling, hamba biasalah. Apabila penghulu dia mati, maka hamba saat itu seperti barangan yang lain, menjadi harta pusaka. Menjadi harta pusaka yang diwarisi oleh ahli waris penghulu. Sebab hamba ni barangan, benda yang bernilai, yang ada harga. Macam kita tinggal duit, kita tinggal rumah, dia adalah harta pusaka. Sama juga hamba. Dan masa penghulu hidup, penghulu boleh jual hamba dia. Penghulu boleh bagi kepada orang. Boleh nak bagi kepada orang, nak jual boleh. Baik. Manakala dalam hadis ini nak menceritakan tentang hamba umul walad. Jadi Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dia menceritakan bahawasanya Sayyidina Umar melarang jual hamba umul walad. Bukan setakat jual, beri pun Sayyidina Umar larang. Mewarisi hamba umul walad pun Sayyidina Umar larang. 3 perkara Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar kata tidak boleh dijual beli hamba umul walad, dan tidak boleh diberi kepada orang lain hamba umul walad ketika menghidup, dan juga tidak boleh diwarisi hamba umul walad. Okey, ni apa yang disebut oleh Sayyidina Umar. Dia cerita, dia begini cerita dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, diriwayat oleh Imam Ibn Asakir, diriwayat oleh Imam Ibnul Munzir. Satu ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, tiba-tiba Sayyidina Umar dengar berlaku bising riuh rendah. Maka Sayyidina Umar pun tanya kepada seorang yang bersama dengan Sayyidina Umar. Nama dia Yarfa. Yarfa, cik kita tengok benda kok bising bangun. Maka Yarfa pun pergi tengok, dia kata ada seorang duduk nangis, seorang perempuan duduk nangis sebab mak dia kena jual, mak dia hamba. Dia ni adalah anak pada penghulu dia. Nangis lah. Maka apabila dengar kepada Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Umar pun kumpul sahabat-sahabat yang berada di sekitar dia. Maka Sayyidina Umar pun berkhutbah. Lepas daripada ni, tidak boleh dijual hamba umul walad. Rasulullah, Sayyidina Umar berkhutbah. Itu maksud. Bukan setakat jual, bukan nak beri saja pun tak boleh. Kalau tok ngulu dia mati, maka hamba umul walad saat itu merdeka, tidak boleh diwarisi. Baik. Maka kata Sayyidina Umar, tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisikan. Tuang dia hanya boleh menikmatinya selama menyukainya. Dan jika si majikan ataupun tuang dia meninggal dunia, hamba tersebut menjadi orang yang merdeka. Jadi tuang dia boleh nak mengambil kesedapan daripada hamba umul walad, tetapi tidak boleh nak jual, tidak boleh nak beri kepada orang, tidak boleh diwarisi. Apabila tuang dia mati, hamba ini akan merdeka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Baihaqi. Dan sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis ucapan Rasulullah. Tapi sebenarnya bukan ucapan Rasulullah. Sebenarnya ini adalah ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kalau kita tengok kepada pandangan ulama fiqh, ternyata boleh dikatakan berlaku kesepakatan ulama fiqh bahawasanya hamba umul walad tidak boleh dijual beli. Baik, kita bab ni tak ada sebenarnya di zaman kita. Tapi macam yang kita khabar tadilah, walaupun hamba tidak ada di zaman kita, tetapi benda ni pernah wujud di zaman Rasulullah, dan ada hukum hakam yang berlaku di zaman kita ni, yang mana hukum tersebut tidak wujud juga di zaman Rasulullah, tapi kita boleh letak hukum saat itu setelah daripada kita faham berkenaan dengan hukum hamba. Ada beberapa hukum fiqh yang mana hukum saat itu, walaupun benda hukum hamba tidak ada di zaman kita, ada di zaman Rasulullah, tapi ada sebahagian hukum yang lain daripada hukum hamba yang berlaku di zaman kita. Hukum saat itu kita dapat letakkan setelah daripada kita faham hukum hamba. Maksudnya qiyas dengan hukum hamba. Cuma kita nak buat contoh panjang, kita tidak mempunyai waktu. Baik, cuma kita khabar secara ringkas sahaja. Baik, seterusnya katanya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna nabi'u sararina ummahatil aulad wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun la nara bidzalika ba'sa rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Daraqutni wa sahahu Ibn Hibban. Daripada Sayyidina Jabir, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahawa dahulu kami menjual beli hamba umul walad, perempuan kami yang sudah ada anak daripada kami. Hamba perempuan kami yang telah ada anak daripada kami pernah jual. Padahal Nabi SAW masih hidup.
namun baginda tidak melarang perkara tersebut. Dia dalam hadis ni tak ada baginda tidak melarang perkara tersebut. Ini terjemahan tersilap ni. Terjemahan lagu ni adalah terjemahan yang silap. Ya, dalam hadis la nara bidzalika ba'sa, kalau Nabi baginda tidak larang, maka jelas benda tu boleh dibuat. Baik, jadi ulama tidak akan menyalahi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perkataan la nara bidzalika ba'sa, kami berpandangan bahawasanya benda ni tidak mengapa. Kami ni adalah Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata kami berpandangan tak ada masalah benda ni. Maksudnya ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir mengatakan di zaman Rasulullah kami pernah menjual hamba Ummul Walad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup. Kami berpandangan tidak menjadi masalah. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Ad-Daraqutni dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Jadi kalau kita tengok hadis ni dia bercanggah dengan hadis yang sebelum. Sayyidina Umar melarang jual hamba Ummul Walad. Manakala Jabir bin Abdullah mengatakan bahawasanya boleh jual hamba Ummul Walad. Mana hak yang betul sebenarnya? Baik, dalam menghuraikan hadis ini ulama ada beberapa pandangan. Antaranya adalah sebenarnya apa hak yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir adalah ijtihad daripada Sayyidina Jabir. Dan di zaman Rasulullah penjualan hamba Ummul Walad bukanlah benda hak yang sentiasa dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu, benda hak yang terpencil. Baik, ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Jabir. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan sebenarnya pada awal Islam memang boleh jual hamba Ummul Walad, tetapi hukum ini dinasahkan. Hukum ini dinasahkan. Dan hanya sebahagian daripada sahabat sahaja yang mengetahui hukum ini dinasahkan. Di zaman Sayyidina Umar menganggap bahawa sahabat tahu benda ni tidak boleh. Tiba-tiba masih lagi ada orang jual, maka Sayyidina Umar berkhutbah dan khabar kepada para sahabat benda ni tak boleh. Rasulullah larang sebenarnya benda lagu ni. Baik, apabila Sayyidina Umar menceritakan perkara tersebut, sahabat dengar, sahabat tahu, jadi seolah-olah ada ijma' daripada sahabat bahawasanya ada larangan jual hamba Ummul Walad. Macam hak yang kita khabar tadi, masalah hamba tidak ada di zaman kita. Walaupun tidak ada di zaman kita, tapi kita bincang hukum ini masih lagi berpahala kerana kita bincang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita bincang hukum di dalam agama kita. Seterusnya katanya, okey, ni masuk dalam bab baru pula. Habis dah bab hamba, kita nak masuk dalam bab baru. Ni ada di zaman kita ni. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma' rawahu Muslim wa zada fi riwayah wa an bai'i dhirabil jamal. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual lebihan air daripada keperluan sendiri. Jadi kalau air itu lebihan daripada keperluan kita, Rasulullah larang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Alah padanglah orang jual air. Padanglah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Rasulullah larang jual lebihan air daripada keperluan kita. Okey, nanti dulu. Nanti kita hurah baru faham kat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Orang Islam dia berkongsi pada 3 perkara. 3 perkara ni tak ada milik siapa-siapa. Semua setiap orang Islam ada hak dalam 3 perkara ini. Yang pertamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil kala'i wa fil ma'i wan nar. Yang pertamanya kala'. Kala' ni adalah rupu hak yang berada di tanah lapang yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tanah-tanah lapang kan, ada rupu, ada makanan-makanan, daun, kayu hak yang bukan di tanah siapa-siapa, hak tu berkongsi, siapa pun boleh ambil, siapa pun orang Islam boleh ambil. Okey, itu maksudnya kala'. Okey, kita buat contoh. Kita tengok pucuk miding ke pucuk paku je, bukan tanah milik orang, bukan tanah milik siapa-siapa, maka siapa-siapa boleh ambil, tak perlu minta izin dah. Tak perlu minta izin. Memang kita tak minta izin pun, cuma hak yang ada kepercayaan khurafat sebahagian daripada masyarakat kita minta izin dengan tuang hak ada situ. Tuang ada situ. Tu tak betul tu. Baik. Jadi tak perlu minta izin. Kita berkongsi pada yang pertamanya kala', yang keduanya air, yang ketiganya adalah kayu api.
Tiga ni berkongsi setiap orang Islam, siapa pun boleh ambil. Baik. Jadi air mana yang dimaksudkan di sini? Air mana? Air yang dimaksudkan di sini adalah air sungai sebagai contoh, ataupun air yang berada pada tempat yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Air daripada bukit, kan ada setengah bukit yang dia ada air, lepas tu orang yang berdekatan dengan bukit dia akan buat saluran buat masuk ke rumah dia, kan. Okey, air itu siapa pun boleh ambil. Jadi kalau sekiranya kita saat ni tu duduk situ, lepas tu kita ambil lebih daripada keperluan kita, kita nak sekat orang lain daripada ambil, hukum dia adalah haram. Tidak boleh. Tidak boleh kita nak sekat orang lain untuk ambil air tersebut. Air hak yang mata air. Melainkan kalau, okey, itu satu pertama. Yang keduanya, air hak yang dalam milik kita. Kita hak yang boreng, kita gali telaga. Adakah hukum dia sama dengan hak yang pertama? Masalah kedua ni, ulama berbeza pandangan. Kita kata kita gali telaga dalam tanah kita, maka ada air dalam telaga kita, tau. Adakah dia mengambil hukum yang sama? Jadi kalau kita guna sekadar keperluan kita, hak lebih lagi, boleh tak kita nak halang orang daripada ambil ataupun tidak boleh? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama kata boleh, ada sebahagian ulama kata tak boleh. Okey, kita kabur sekali lagi. Kalau air hak yang bukan milik kita, bukanlah kita hak yang mengeluarkan perbelanjaan sehingga keluar air tersebut, contoh air bukit ke, air sungai ke, air mata air ke, maka lepas daripada keperluan kita, kita nak halang orang ambil, hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Kerana setiap orang Islam berhak mendapat air tersebut, bukan air milik kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, air hak yang kita gali telaga dalam kawasan rumah kita, dalam kawasan tanah kita, adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun tidak? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh kita halang orang lain daripada mengambil air tersebut, kerana air tersebut adalah daripada usaha kita, di dalam tanah kita, milik kita. Namun sebahagian yang lain kata tak boleh. Jadi kalau air telaga walaupun dalam tanah kita, dalam kebun kita, kalau lebih daripada keperluan kita, kita tidak boleh halang orang lain untuk ambil. Jadi kalau kita tengok ada telaga dalam kebun orang, kita dahaga, boleh kita masuk ambil air tersebut tanpa perlu minta izin daripada tuang dia, atas pandangan sebahagian daripada ulama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, air terbahagi kepada dua. Yang pertama, air hak yang kita cerita saat ni tu, macam air terjun ke, air hak yang duduk ada saluran daripada bukit ke air sungai. Hak tu tak boleh kita nak alang lah. Tak boleh nak alang. Jadi air sungai hak belakang rumah aku, siapa jangan ambil. Hukum dia adalah haram. Dia ada hukum situ. Tak boleh. Sebab bukan milik mung sungai tu. Bukan air milik mung, milik Allah Subhanahu wa taala, hak yang mung tidak ada perbelanjaan pun mengeluarkan air tersebut. Jadi mung tidak boleh halang orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah air hak yang dalam milik kita, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma selagi kalau sekiranya air saat itu air atas bukit, kita pun ambil tok dalam bekas, kita buat balik di rumah, kita pun tok dalam botol lebih daripada keperluan kita, adakah boleh kita jual air tersebut? Maka apa hak yang disebut oleh ulama, boleh, tidak menjadi masalah. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtaqiba ahadukum. Maksud hadis adalah sesungguhnya seorang di kalangan kamu dia pergi cari kayu api, lepas tu dia pikul di atas belakang dia pergi jual. Hak tu lebih baik daripada dia meminta-minta. Jadi maksudnya kita pergi cari kayu api hak yang menjadi milik secara bersama kita dengan orang Islam, tiba-tiba kita jual, diizinkan oleh syarak. Sama juga dengan kita pergi ambil air, bukan hak yang pada asalnya milik kita, kita buat balik di rumah, kita tak dalam bekas, kita jual, juga diizinkan oleh syarak. Okey, habis. Seterusnya mana lagi? Kata dia, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan dan juga melarang menyewakan jasa unta. Okey, nanti kita akan sambung balik huraian ni pada minggu-minggu akan datang kalau dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.